Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi adik kakak dengan Pak Ngoh dalam buah bicara teknologi ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat lah kepada adik kakak semua. Okey. Hari ni Pak Ngoh kecek dalam slot ngaji robot dalam episod 3D printer. Okey. Jadi Pak Ngoh akan cuba try lah apa dia 3D printer, lagu mana cara nak guna, lepas tu lagu mana kita nak buat setting apa semua tu supaya dapat hasil yang terbaik. Okey. Okey, mula-mula sekali kita cuba faham apa dia 3D printer. Okey. Dia 3D printer ni alat untuk menghasilkan objek 3D. Biasanya objek 3D tu kita design lah, mana objek baru kita baru buat, kita design dengan komputer, dengan AutoCAD, CAD, designer lah, CAD software untuk design objek 3D ni. Okey, lepas tu objek yang kita design tu kita boleh buat tu jadi nyata, jadi benda real lah, benda 3D dengan alat 3D printer ni. Okey. Lagu mana 3D printer ni berfungsi? Okey, kita biasa dengar kalau 2D printer tu kita faham lah, bubuh kertas kat kita print tu atas kertas keping tu. Okey. 3D printer ni dia gini, dia dia macam mesin plot. Kalau dulu plotter kita panggil, plot ni dia 2D, dia kertas keping, lepas tu dia ada pen, nanti dia akan guna pen tu untuk draw, untuk lukis. Biasanya guna untuk lukis plan. Okey, sebab kalau lukis plan pakai plotter tu dia nampak lebih real blueprint dia. Okey. Jadi 3D printer ni dia serupa dengan plot tadi, dia lukis macam guna pen gitu. Okey, tapi dia lukis layer by layer, dia akan tindih layer tu koh tinggi lah ke atas, sehingga maknanya dia ada 3 paksi lah, X, Y, lepas tu selagi Z. Okey, jadi dengan cara tu dia boleh print objek tu 3D tadi, nampak stoker macam contohnya macam gini ni, body ni. Okey, inilah antara benda-benda Pak Ngoh buat ada print dengan 3D printer ni. Okey. Okey, sebelum tu Pak Ngoh tunjuk dulu apa ni komponen ataupun bahagian-bahagian apa ni pada 3D printer ni lah, benda-benda paling utama lah situ. Okey. Mula-mula sekali, okey, ni extruder dia, kepala ni extruder. Extruder ni dia ada motor dalam tu, motor step apa ni untuk tarik filamen ni masuk dalam. Lepas tu dia akan panah di ujung tu, cair, lepas tu dia print. Okey, filamen dia gini, bentuk filamen dia ni plastik lah, macam-macam color dah. Okey. Bahagian kedua terpenting Pak Ngoh nak tunjuk apa ni, bahagian dia control ni supaya extruder ni boleh gerak atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan ni. Okey, dia gerak meletak kiri kanan ni, paksi X ni. Okey, ni motor dia. Okey, ni step motor dia bukan motor biasa. Step motor ni kalau motor elektrik biasa tu, bila kita masuk elektrik aja dia musing. Okey, tapi step motor ni dia akan musing stakok, step by step. Jadi komputer nanti dia boleh kira lah berapa step dia gerak alah kiri, alah kanan tu. So daripada situ dia boleh tahu pala ni dia gerak alah mana. Okey. Apa ni motor buat gerak paksi Y. Okey, dia belakang ni. Okey. Motor ni dia guna untuk tarik platform tu. Apa ni? Tapak papel hitam tu. Okey. So tu gerak paksi Y. Buat gerak paksi Z, paksi atas bawah ni ada 2. Okey. Sini so. Lepas tu sebelah kiri ni ada so. Okey. Jadi dia akan guna ni, dia panggil ball screw apa ni,
Bila dia pusing kat warna merah tu, dia akan naik ataupun turun. Okey. Okey. Ni control panel dia. Okey. Okey. Ni power supply dia. Okey. Lepas tu otak dia duduk sini. Okey. Sini papel tu, keping tu controller dia. Okey. Okey, 3D printer ni sebenarnya dia banyak jenis. Dia berkait teknologi baru. Lama dah sebenarnya ada. Cumanya dulu-dulu tu dia pakai teknik lain. Dia pakai teknik resin dengan laser kan. Lepas tu dia ada pakai teknik powder tepung ada guna tepung jagung pun ada guna. Okey. Mesin teknik tu dulu-dulu lah pakai. Dia biasanya dia mahal lah. Okey. Jadi 3D printer ni boleh kata dia tu mula boleh guna untuk orang awam lah, mana siapa-siapa saja boleh guna personal 3D printer ni. Mula bila printer jenis guna filamen ni too big masuk market. Okey. Okey, lagu mana printer jenis filamen ni berfungsi. Okey, dia senang je. Kita tengok atas ni filamen ni plastik. Dia buat dalam bentuk wayar panjang gini lah. Okey. Nanti plastik ni akan masuk dalam ni dipanggil extruder. Okey, dalam extruder ni dia ada alat buat narik filamen ni masuk dalam. Lepas tu ujung tu dia akan cair, dia ada pemanah dari heater ujung tu, nozzle dia muncung dia tu. Okey, dia akan cair jadi dakwah untuk buat print. Untuk buat print itulah. Nanti dia akan print selapis, habis selapis dia akad sikit, dia print selapis pula. Okey, dia akad dapat jadi objek 3D tadi. Okey, lagu mana design kita tu lagu mana kita nak atar printer ni supaya boleh dia boleh print lah waktu big objek 3D tadi. Okey, design tu biasanya kita buat dalam komputer. Okey, kita design tak kira lah pakai AutoCAD ke gapo, pakai FreeCAD. Okey, CAD ni software dia panggil computer aided design, software khusus lah untuk buat objek 3D, 2D gapo semua ni. Okey, jadi kita design dengan komputer, lepas tu kita atar ke 3D printer ni, suruh dia print. Okey, nak atar tu ada dua cara. Cara pertama, dia kalau tengok di board dia ni, controller dia tu, dia ada USB port. Okey, jadi kita boleh sambung printer ni ke komputer dengan pakai USB kabel lah. Nanti software buat print tu dia akan support, so dia boleh hantar direct mana daripada komputer terus print ke 3D printer. Okey, secara lagi 3D printer ni biasanya dia ada SD card dalam tu. Okey, jadi design kita tu kita boleh save dulu dalam SD card. Okey, lepas tu kita letak bubuh dalam slot dia tu. Nanti kita boleh print daripada 3D printer ni, tak perlu sambung dengan komputer dah lah. Contohnya macam Pak Angah tengah nak print lah ni. Okey, ni print daripada SD card. Okey, untuk 3D printer pakai style filamen ni. Okey, dia ada beberapa jenis material bahan yang dia guna untuk buat filamen ni. Semua tu boleh kata plastik, tapi ada campuran lain-lain lah. Antara paling popular PLA. Lepas tu kita ada OBS. Okey, kalau nak jenis kukus sikit ada nylon. Okey, ni contoh lah, macam ni dia nampak serupa je, dia tak ada beza sangat. Ni ABS ni dia kilat sikit. Okey, lepas tu ada source material ni Pak Angah teraguna, tapi tak apa itu sangat. Material ni dia boleh beri, dia boleh macam fleksibel lah. Okey, so kita boleh design untuk contohnya macam nak buat tapak kasut ke apa, semua boleh guna dia. Okey,
Okey. Cumanya setakat ni material paling mudah untuk print PLA lah. Okey. Selagi material ni dia ada add-on, dia ada material tu PLA. Okey, lepas tu ada benda tambahan dah lah tu, ada macam-macam juga. Nomornya color lah biasanya, warna dia macam-macam. Okey. Tapi dia ada juga tambah macam efek untuk artistik, kadang-kadang macam efek kayu, metal, macam-macam lah dia akan nambah dalam tu. Okey. Filami jenis gitu tu ada baik buruk dia lah. Okey, biasanya kalau jenis hok baik tu dia nampak comel, kadang-kadang kalau hok ada hok tambah metal tu jadi dia lebih kukuh, lebih kuat. Okey, tapi biasanya dia akan menyebabkan nozzle tu mudah sumbat. Okey, tu antara kelemahan dia lah. Okey. Okey, seterusnya Pak Angah nak royak lagu mana nak print dengan 3D printer ni supaya dapat hasil hok comel lah, hok terbaik. Okey. Dia sebelum tu Pak Angah nak pesan lah, sebab kebanyakan orang tu dia ingat dia beli 3D printer tu dia macam super 2D printer. Maknanya beli printer tu juga sambung ke komputer, lepas tu buat design, print tu big. Okey. Dia 3D printer ni dia lain sikit. Makna dia tidak semudah lagu tu. Okey. Sebab dia ni melibatkan benda-benda fizikal, melibatkan apa ni suhu, dia apa ni benda kita print tu dia akan terdedah kepada apa ni pengembangan, pengecutan. So dia banyak benda akan terlibat yang akan menyebabkan print out kita tak jadi, ataupun kalau jadi pun kualiti dia tak apa molek. Okey. Jadi Pak Angah nak cerita dia masalah paling utama sekali, objek yang kita print tu tak melekat di beg ni. Okey. Ataupun kadang-kadang dia lekat ke wadah, siapa nak buat tak boleh. Okey. Dia gantung atas setting kita lah. Okey. Jadi untuk nak suruh dia melekat tu, pertama sekali beg ni dah ada temperature, dah ada suhu. So boleh set suhu lah ikut material. Kalau material jenis PLA ni biasanya Pak Angah pakai dah ada 80 darjah Celsius. Okey. Kalau ABS dia kena tinggi sikit. Okey. Dan ABS lebih payah nekak. Okey. Biasanya kalau dia tak melekat sangat, kita boleh guna ni gum ni untuk nak letak atas permukaan dia tu lah, tapi jangan tebal sangat lah. Okey, biasanya Pak Angah capur dengan air dulu. Pak Angah itu sikit atas ni, lepas tu sembur dengan air, perata biar dia jadi nipis je. Okey. Dia antara sebab untuk melekat tu dia ada macam grease atas ni. Kalau kita tak sentuh kawal semua dia tak melekat. Okey, tapi kalau tak ada grease tu dia melekat. Cumanya kalau objek tu tebal, bila dia sejuk tu dia lekar, dia lekar naiklah ke atas. So dia tanggal lah. Dia tanggal daripada ni. Okey, masalah 3D printer ni kalau kita buat separuh jalan, lepas tu fail, tak jadi, kita tak boleh sambung, terpaksa buat lah, terpaksa print semula daripada awal. Okey. Okey, dari segi software nak print dia ni pun dia ada support juga untuk atasi masalah tak melekat ni. Okey, biasanya kalau jenis objek kita tu permukaan hok setuh dengan beg dia ni sepit kecil. Okey. Dia akan guna, dia ada setting dia. Kita boleh pilih, dia panggil pelapik. Dia akan print pelapik dulu. Okey, rough. Okey, dia akan print pelapik ni dulu. Lepas print pelapik tu baru dia print objek kita atas pelapik tu. Okey. Dia pelapik tu banyak pilihan lah, macam-macam. Nanti tengok dalam software tu boleh ni lah, boleh pilih lah hok mana hok bersesuaian. Okey. Lepas tu soal lagi, untuk nak, biasanya kalau printing ni dia tak print 3D ni dia tak boleh print benda hanging. Benda hanging ni mana benda tergantung. Okey.
Contohnya macam kalau design robot wangus ni, okey. Kita ada bawah atas ni plate atas ni dia tergantung. Maknanya kita tak boleh nak print benda ni stoker. Okey. Kalau nak print juga stoker, okey, boleh dari segi software dia guna, dia panggil support. Support ni sokong game. Dia akan print dalam tu satu macam satu layer tu temporary. Maknanya bila kita sudah print, kita boleh buat layer tu. Okey. Dia dari segi dia okey, boleh guna. Okey, cumanya pendapat Pak Angus lah, Pak Angus cuba elok guna support ni, sebab support ni dia guna material tu lepas pada kita print, kita terpaksa buat mana tahulah bazir lah material tu. Okey, kadang-kadang material hot support tu lebih banyak daripada material kita print ni. Kadang-kadang lah tengok atas design. Okey. Jadi untuk nak bazir tu satu hal. Lepas tu kalau kita guna support ni, biasanya permukaan bawah tu dia tak berapa licin. Dia kena buat finishing lain pula untuk nak buat bekas-bekas support tadi. Okey. Sebab tu kalau Pangus buat, biasanya kalau benda tu memang kita design untuk print dengan 3D printer. Contohnya macam robot gondel ni, memang Pangus design untuk production dia dengan 3D printer. Okey, kita Pangus tak buat ni lah, mana kita tak guna molding, injek plastik tu apa semua, kita tak guna. So memang akan kekal guna 3D printer lah. Sebab Pangus nak tunjuk sekurang-kurangnya kalau adik kakak di sekolah tu 3D printer tak ada, sekurang-kurangnya boleh tengok okey lagu mana hasil daripada 3D printer. Okey. Jadi untuk design khusus untuk print dengan 3D printer, biasanya seboleh-bolehnya kita cuba design supaya printer ni boleh print objek tu mendata. Okey, print mendata ni maksudnya dia ginilah. Okey, mendata. So kita print mendata ni dia printing dia tu dia kayak silai gitu, dia jadi macam fiber, macam plywood itulah, mana jadi kuat. Okey, macam contoh ni Pak Angus buat komponen-komponen ni semua print mendata. Nanti Pak Angus guna skru untuk nak buat dia jadi 3D ni gini. Okey, tu lebih kuat lah. Okey, pasal lagi dia, kalau misalnya contohnya kalau objek lagu ni kalau kita print menegak gini, dia jadi boleh print, cumanya masalah dia bila menegak gini, dia apa ni cantum antara layer ni, sebab dia print layer, lepas tu dia tunggu sejuk dulu, lepas tu dia print layer pula sampai naik pas ke atas tu, cantum antara layer tu dia tak apa kuat. So kalau print tegak gini, dia mudah patah. Okey, mudah patah. Kalau buat gitu memang patah lah. Jadi kalau print mendata gini, okey, layer tu permukaan antara layer tu memang besar lah, dia jadi kuat lah. Okey, so lagi 3D printer ni, objek yang kita print tu biasanya dia tidak solid. Okey, dia tidak solid sebab dia untuk menjimatkan material, bahagian dalam objek ni dia isi, dia fill dengan, ataupun dia print tidak print penuh lah, maknanya dia print mungkin dalam 20% atas setting kita lah, 10%, 20% daripada bahagian dia print tu je. Okey, dia akan buat macam pattern gitu. Okey, akan pattern gitu. So dia akan ada gini lah, dia akan ada top layer, back layer, top layer, lepas tu dia ada, kita panggil dia macam dinding, macam shell. Lepas tu dalam tu bahagian pattern, tidak fill penuh. Okey, tujuan dia pertama untuk nak jimat material. Okey, sebab material dia ni kira dalam kategori jadi kos dia tinggi lah banding dengan material jenis injek plastik tu. Okey, lepas tu lagi kita nak cepat masa. Okey, sebab print dengan 3D printer ni dia print selain gitu. Okey, contohnya kalau benda besar ni
Ni Pak Angah print dia makan masa dekat 45 minit. Okey. Dan masa dengan material tu, masa dengan jumlah material tu gantung atas quality setting masa kita nak print tadi. Okey, last sekali Pak Angah nak kecek quality. Okey, quality. Untuk hasilkan kualiti yang terbaik, dia ada parameter dia. Sebagai contohnya, kita guna nozzle saiz berapa. Lepas tu ketebalan layer tu kita nak suruh dia up tu berapa mm. Sekali dia akak naik. Jadi kalau kita nak kualiti yang terbaik, kita guna nozzle kecil, nozzle 0.1 ko. 0.1, 0.2. Lepas tu kita print layer tu, terpaksa print layer tu nipis lah. Dia print sikit gitu. Tapi macam Pak Ngoyak tadi lah, dia so layer tu bila kohor kecil nozzle kita pakai tu, dia line dia buat kohor kecil. Jadi dia akan jadi kohor lambat lah. Kadang-kadang benda nak print besar ni makan masa sejam 2 jam kan. Jadi kita kena ambil optimum lah. Pak Angah biasa guna mata 0.4. So layer dia 0.3. Layer 0.3. Lepas tu dia ada lagi speed. Speed ni pergerakan kepala dia ni nak laju ke nak slow. Dari segi itunya lebih slow tu lebih molek lah, sebab filamin hot cair tu dia melekat molek atas layer hot sebelumnya. Tapi kalau slow dah tadilah dia masalah dia lambat lah. Lambat tu masa satu hal. Lepas tu 3D printer ni kalau berlaku gapo-gapo masa tengah duk print tengah jalan tadi, dia tak nak sambung. Dia tak nak sambung. Maknanya kalau ada masalah tengah-tengah duk print tu, terpaksa buat start print balik. Memang dia boleh pause, boleh stop, lepas tu boleh sambung balik. Tapi waktu tu kalau kita rancang, tapi kalau putus, contohnya macam elektrik mati atau berlaku benda-benda tak sepatutnya tengah-tengah jalan, memang tak boleh sambung lah. Pak Angah rasa itulah sikit sebanyak Pak Angah boleh cerita hal 3D printer ni, supaya adik kakak boleh buat panduan lah daripada pengalaman Pak Angah guna printer ni dah dekat 5 tahun dah. Lepas tu Pak Angah buat produk ni. Produk robot ni, robot Gondam. Robot Gondam kalau aja dia GUNDAM. Robot ni Pak Angah design untuk buat belajar microcontroller, buat belajar Arduino ni di sekolah-sekolah. Nanti Pak Angah akan cerita dari slot lain lah robot ni saja. Cuma hari ni Pak Angah nak ayatnya, robot ni memang Pak Angah print dengan 3D printer. Dia punya hardcore body dia ni, frame dia ni. Jadi Pak Angah rasa setakat tu dululah. Dia Pak Angah galakkan sangat lah macam sekolah-sekolah gambar tu semua untuk beli 3D printer ni. Pak Angah tak jual, belilah mana dalam Lazada mana tu. Sebab 3D printer ni dia boleh membantu student, budak-budak nak belajar ni. Kalau dulu biasanya kalau kelas reka bentuk teknologi, kelas reka bentuk lah. Mana kelas reka bentuk ni biasanya student ni terpaksa guna bagai-bagai terpakar, material yang terpakar ni untuk buat design yang dia nak tu. Tapi kalau ada 3D printer ni, dia boleh design mengikut kehendak dia lah. Maknanya dia nak lagu mana pun dia boleh buat. Jadi daya kreativiti dia tu insya-Allah lebih tinggi lah. Jadi Pak Angah rasa setakat tu dulu. Pak Angah berhenti sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.